Saudara, hutang atau pinjaman bermaksud anda meminjam wang dari pihak lain iaitu individu atau institusi keuangan yang akan dibayar semula dalam suatu tempoh, kadang-kadang berserta faedah. Ramai dari kita memohon pinjaman kerana kekurangan tunai untuk membuat pembelian. Apa yang menjadikan hutang itu baik atau buruk ialah sama ada impak hutang tersebut ke atas status keuangan anda sama ada positif atau negatif. Hari ini kita akan menyingkap dengan lebih dekat lagi tentang hutang baik versus hutang jahat dalam ringgit bis seketika nanti. Teruskan bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. BIS Malaysia edisi Rabu 27 September 2023. Selain bersiaran di saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Baik saudara, kami mulakan dengan perkembangan ekonomi tempatan. Dimulakan dengan perkembangan ini. Teknologi rentas sektor dipamerkan menerusi persidangan dan pameran teknologi MTDC. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang berkata, ia platform bagi syarikat pemula untuk memasarkan teknologi terkini. Antara teknologi yang dipamerkan dalam bidang aeroangkasa, pertanian, perladangan pintar dan teknologi hijau. Not only to the respective companies, but also to our people and also the government. I've seen a few good one for pengurusan bencana lah, and also a few good ones in their respective industry. Tambah beliau, platform seperti ini merupakan usaha untuk membantu syarikat pemula berkaitan teknologi memasarkan produk mereka. Baik, saudara, Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi ini rendah sejajar dengan pergerakan bursa serantau dan prestasi semalaman Wall Street yang lebih lemah. Manakala ringgit menyusut nilai berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini apabila sentimen menggalakkan terus menyokong mata wang Amerika Syarikat. Kita tinjau perkembangan pasaran yang disediakan oleh PMB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari jadi.
Saudara, hutang ibarat pisau. Kalau diberi kepada orang yang salah, ia akan jadi sangat berbahaya dan boleh mencederakan. Tetapi jika pisau diberikan kepada seorang chef profesional, pisau itu boleh membantu menyediakan hidangan yang enak. Hutang baik atau buruk, topik akan kita bincangkan dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di studio. Ketika ini kita akan bersama dengan Encik Faiz Azmi, pengasas Financial Faiz. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu pandangan apa kata anda. Bagi saya, hutang ni mengikut apa keperluan yang kita perlukan. Kalau itu keperluan, hutang adalah bagus. Jika ia kehendak dan tidak perlu, maka ia akan menjadi beban kepada kita. Baik, dari segi macam kita kena buat hutang untuk beli rumah sebab bukannya semua orang mampu beli cash kan. Lagipun kita tak ada duit cash yang banyak. So kita kena buat hutang rumah dengan bank. Okey, hutang ni boleh jadi buruk sekiranya kita hutang, kita tak bayar. So boleh jadi buruk lah dekat situ. Pada pendapat saya, kalau berhutang ni dia ikut keperluan lah. Keperluan apa benda yang kita nak beli lah. Contoh macam rumah. Macam sekarang kalau kita nak beli rumah mungkin tak mampu kalau kita nak kena ada cash. So saya dah dia berhutang. Pakai loan kan. Tapi dia walau macam mana pun kita kena tetapkan ataupun manage lah margin bulanan kita tu, apa yang kita nak belanja untuk keperluan harian dan berapa banyak belanja yang kita boleh simpan dan juga berapa banyak belanja yang kita rasa kita boleh spend untuk tampung hutang-hutang tu lah. Baik, itu kata mereka tentang hutang baik atau buruk. Jadi untuk membincangkan topik ini, kita akan bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Encik Faiz. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Baik, topik yang saya rasa semua masyarakat di Malaysia ini memang pernah ataupun ada berhutang. Betul. Tapi kita nak tahu tentang hutang ini. Adakah hutang ini baik ataupun adakah hutang ini buruk, jahat sebenarnya? Mungkin Tuan boleh kongsikan sikit apa kesimpulan ataupun maksud hutang baik dan juga hutang jahat ini Tuan. Terima kasih Akmal. Okey, sebenarnya kita memang selalu dengar ada hutang baik, ada hutang buruk. Tapi sekarang ni saya nak terangkan ya. Baik. Semua hutang sebenarnya adalah jahat. Sebab kalau kita meninggal dunia, kita tak boleh meninggal dengan hutang. Kita kena settlekan juga. Benda tu secara definisi adalah liability. Yang membezakan, contoh ya, hutang baik dan hutang buruk adalah dekat mana hutang tu bersandar. Okey, saya bagi contoh ya. Kalau hutang tu bersandar pada property ataupun rumah lah. Rumah yang kita duduk. Itu rumah tu yang kita duduk adalah satu keperluan. So, hutang tu tetap jahat, tetapi dia bersandarkan rumah yang ada utility. Kita duduk ataupun kalau kita cakap pasal rumah investment, kita investkan rumah tu, kita sewakan kita supaya kita dapat income ataupun kita jual balik selepas 5 tahun, kita nak dapatkan capital appreciation, harga naik. Dan dia ada utility dia dari segi itu. Ataupun kita cakap pasal yang ramai orang marah-marah sekarang ni, PTPTN. Okey, semua kata benda tak bagus. Tapi sebenarnya hutang dia adalah satu jenis tool. Okey, macam mana aku cakap tadi ya, pisau kan. So orang selalu marah pasal PTPTN. Tetapi dengan PTPTN itulah membenarkan banyak family ya. Ini orang yang memang keluarga dia tak boleh nak sponsor pun dia pergi ke universiti. Tak kisah universiti awam ke universiti luar negara luar negara tak boleh PTPTN. Tapi untuk kalau swasta. Dalam negara. Dalam negara tapi swasta. Dia tak mampu tapi dia ada kelayakan untuk masuk tapi nak bayar duit hostel tak boleh, duit buku tak boleh. PTPTN itulah yang akan membantu untuk di level upkan dia punya level daripada keluarga yang tak ada degree perubahan kepada ekonomi keluarga. Betul. Ekonomi diri dia. Betul. So dari segi itu, bila dah habis belajar, assuming dia tak dapat first class dan dia tak dapat pelepasan 100%, hutang tu adalah tetap benda buruk tetapi dia ambil dahulu sebab ada utility untuk menaikkan taraf diri dia dan keluarga dia. Dekat situ boleh dikatakanlah itu hutang baik. Nampak air quotes sebab hutang tetap tak baik tetapi utility dia membezakan satu dengan yang lain.
Baik, jadi sebenarnya kalau cakap pasal hutang, hutang adalah hutang, semua hutang jahat. Tapi bagaimana hutang itu disandarkan untuk apa ataupun dia punya outcome dia bagaimana. Betul. Kalau sekadar hutang saja itu memang confirm tu hutang jahat. Sangat betul. jahat. Betul. Kalau boleh kita tak nak ada hutang langsung. Hutang betul. Kan cantik kalau kita ada rumah yang tak berhutang, kereta yang tak berhutang, sambung belajar yang tak berhutang. So itu yang cantik. Tetapi ada orang terpaksa ambil hutang-hutang ni untuk dapatkan benda itu. Itu okey lagi. Tapi what if dia ada ambil hutang banyak-banyak, tapi tiga-tiga benda yang saya sebut tu dia tak ada. Rumah tak ada, kereta tak ada, pembelajaran yang tinggi pun tak ada. Dia cuma ada hutang semata-mata. Yang itu yang paling teruk situasi dia. So kita kena buang mentaliti di mana ada hutang baik dan ada hutang jahat. Kita fahamkan semua hutang tak baik, cuma ada hutang tu digunakan untuk utility. Dia sebagai satu tool sahaja. Baik, itu dia. Kalau kita tengok tentang hutang ini tuan. Kita ada yang mungkin ambil pinjaman peribadi terikut-ikut dengan kawan-kawan ataupun nak memenuhi kehendak sebenarnya dari keperluan. Tapi bagaimana mengendalikan hutang ini secara berkesan, secara bijak agar kita tidak terjerumus ke kancah muflis lah orang kata. Okay. Macam mana tu untuk langkah pertama ataupun langkah jangka masa pertengahan dan juga langkah jangka masa panjang tu bagaimana? Sebelum ambil hutang ni kita kena tahu dulu tu. Apa tu tuan? Terima kasih Akmal sebab tanya soalan ni. Sebab ramai orang dia akan tanya, saya dah berhutang banyak, macam mana nak buat? Kalau boleh sebelum berhutang tu kita tanya soalan tu. Kenapa kena hutang? Betul. Contoh saya bagi contoh Yeah. Student. Student habis belajar. Dia habis belajar, dia dengan degree dia lah, dengan gaji dia, apa dia akan buat? First hutang dia akan ambil. Kalau student dulu dia tak ada kereta, bila dah digaji dia akan beli handphone. Kereta lah. Kereta, okey. Kereta nak beli kereta sebab nak get around. Baik. Orang kata ada bahasa lah, ada Honda, ada kawan lah contohnya. Okey, baik. So jadinya kalau dia tanya sebelum dia beli kereta tu, perlu tak nak beli kereta baru? Kereta baru jawapan dia sepatutnya tak perlu sangat pun. Kereta yang used pun boleh juga. Tapi kalau dia tanya soalan tu, selepas dia dah beli kereta tu, dah 3 tahun baru dia terasa peritnya nak kena bayar duit sewa, nak kena bayar tu. Lagi besar kita punya career, lagi banyak komitmen kita ada kawan-kawan, ada teman, girlfriend atau boyfriend. Dan kita akan rasa, patutnya tak payah beli. Waktu tu dia tanya, dah lambat. Bukan terlambat lah, dah lambat sikit. Sepatutnya dia kena fikir benda ni jauh. So, nak jawab, the first one is, sebelum kita nak fikir macam mana nak uruskan hutang, kita fikir dulu, perlu tak kita ambil hutang tu? Macam saya cakap tadi lah, ada benda perlu, macam PTPTN. Kalau keluarga kita tak nak support. Tapi bila dah kat tengah-tengah ni, macam mana pula? Okey, kalau kat tengah-tengah, dah ada hutang dah buat silap. Dah buat silap sikit lah rasanya. Baik. Tanya balik, perlu tak upgrade kereta tu? Sebab selalu orang akan kata, lepas 5 tahun, tukar kereta sebab warranty habis. Tapi memang betul-betul perlu atau tidak? Kalau kita ni jenis yang instead of kita tukar kereta sebab kita nakkan warranty yang baru, kita boleh kata, tak apalah, saya pakai kereta dah 5 tahun ni, not bad. Saya belajar macam mana nak tukar minyak ataupun nak tahu apa yang perlu tukar supaya tak ditipu oleh workshop contohnya. So dari segi itu, kita dah tak perlu mengambil hutang baru. Macam saya cakap lah, hutang memang semuanya jahat. So kalau boleh janganlah kumpul-kumpul hutang. Baik, itu dia. Tapi mungkin situasi saya rasa ramai yang berada dalam situasi begini. Membuat pinjaman peribadi bukan satu, bukan dua. Tapi untuk menyelesaikan pinjaman peribadi ini, mereka kumpulkan jumlah pinjaman itu untuk membuat satu lagi pinjaman, menyelesaikan 2 pinjaman dan menjadi satu pinjaman peribadi. Adakah ini langkah yang bijak ataupun langkah yang salah sebenarnya? Okey, ada tu jawapannya, Akmal. Jawapan nombor 1 yang kita selalu dengar adalah overlap. Ini pekerja-pekerja sektor awam selalu pakai. Betul. Sebab pekerja sektor awam ni dia ada payslip yang pemberi pinjaman ni suka memudahkan. Kalau kita kerja swasta, kerja biasa dari segi kerja swasta lah. Ada risiko di mana kita boleh dibuang kerja ataupun ada retrenchment. Tapi kalau daripada segi awam tu susah sangat. Jadinya dia akan bagi semua solution. Solution yang dia bagi itu adalah untuk memenangkan dia. Sebab yang memberikan pinjaman ni dia ada ejen-ejen. Tak ada masalah. Ejen tu buat kerja halal dan dia mendapat commission pun tak ada masalah. Tapi it is up to us untuk buat keputusan nak buat overlap ke tidak. Okey. Jawapan nombor 1 adalah it's not a bad thing.
selagi kadar pinjaman untuk hutang baru yang nak di-overlapkan hutang-hutang lama ni adalah lebih rendah daripada kadar pinjaman yang sedia ada. Okey, contohlah, sedia ada pinjaman 8% setahun dengan 7% setahun. Lepas tu ada seorang ni datang, saya boleh bagi hutang overlap 5% atau 4% setahun. Boleh consider untuk ambil, tetapi masalahnya kalau kita perhati banyak table-table yang diorang bagi ni, dia tak tulis kadar pinjaman. Dia selalu tulis apa? Kadar bayar balik. Betul. Dia tak nak kita fikir pun pasal kadar pinjaman. So, kita lah yang kena tanya. Tapi nak tanya kena ada ilmu. Apa nak tanya? Tanya je lah. Apakah kadar pinjaman? Nanti dia akan takut, oh, dia ni tahu ni. Tanya, tahu soalan yang perlu ditanya. Tapi kena fahamlah kadar pinjaman tu macam mana, untuk apa dan juga sebagainya. Betul. Dia patutnya lebih rendah. Kena tahu macam nak kira. Lepas tu, kadang-kadang ada kadar pinjaman rendah. Tapi tenor dia dipanjangkan pula. Itu satu lagi isu. Tapi untuk menjawab kali kedua pula, jawapan nombor 2 pula, in my opinion tak perlu buat sebab bila kita buat overlap, selalunya apa yang akan berlaku adalah kadar bayar balik itu adalah rendah. Okey, contoh kita ada 700 dan 800 ringgit sebulan, 1,500 sebulan. Tapi bila kita buat overlap, kita akan rendahkan kita punya pinjaman. Apa akan jadi? Kita akan meminjam lagi. Kadang-kadang overlap ni dia bukan sahaja tutup yang lama. Dia akan kata, dan abang akan dapat RM50,000 cash. Cash apa? Hutang lah. Betul. So, kena elakkanlah benda tu kalau boleh. Baik, itulah dia. Orang kata gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sampai ke sudah, lubang ni tetap ada. Tetap ada ataupun tak ada tak apa lagi. Kadang lagi besar, lagi dalam. Itu yang semakin sukar ketika ini. Memang sangat-sangat bahaya. Tapi kalau kita tengok sebenarnya tuan, mungkin kita tanya anak-anak muda yang baru lepas belajar, baru mulakan kerjaya, mereka ini wajar ke untuk membuat pinjaman? Pinjaman, Ya. Okey. Tadi kita cover sedikit pasal kereta. Betul. Kereta kat Malaysia, unfortunately, public transport kurang, network dia kurang sedikit. Ada orang dia nak pergi naik LRT tu, dia kena jalan 5 km. Memang tak logik lah. So, dia akan ambil motor. Motor pun kita boleh discuss pasal hutang atau tak hutang. Okey, itu semua adalah keperluan. Tapi yang selalu saya concern, saya baru nampak baru-baru ini. Sebab ada satu jenama handphone, dia baru saja keluarkan versi yang ke-15. Okey, versi yang ke-15 tak ada masalah. Siapa nak beli tak ada masalah. Saya bukan jenis yang jangan beli. Tapi saya akan kata jangan beli kalau gaji itu adalah 1/10 daripada harga handphone tersebut. Ya. Okey, sebagai contoh di kalau sana memang ada penjual-penjual handphone yang menjual handphone ni pada kadar yang mark up, dan juga dah mark up dia akan memberikan solusi pinjaman. Dan solusi pinjaman ni kalau kita tengok balik daripada harga 8,000 saya dah kira tadi sebelum datang jadi 15,000, double. So bila jadi double, persoalan saya adalah handphone tu anda pinjam untuk 3 tahun, lepas 3 tahun handphone tu dah jadi tak jadi apa-apa. Kalau nak beli handphone tu, tolonglah make sure kita mampu. Okey, bagi contoh mampu dari segi apa? Boleh bayar cash, itu satu hal. Baik. Second adalah menggunakan credit card punya easy payment plan 0% kadar pinjaman. Baik. Kalau pinjam 8,500, bayar balik 8,500 dalam masa 36 bulan. Tapi kalau ikut cara yang saya cakap tadi tu, penjual handphone ni, dia sampai 15,000 sebab apa? Sebab dia pergi kadar pinjaman. Dan again kalau kita tengok table dia, memang tak akan nampak tulisan kadar pinjaman tu. Tak ada. Sebab mereka nak kita fikir pasal boleh bayar balik tak RM400 sebulan ni? Untuk 36 bulan, bolehlah gaji saya 1,500 contohnya. Sebab kenapa saya ambil 1,500 bawah 2,000? Sebab kalau lebih 2,000 dah boleh ambil kad kredit. Betul. Kalau nak sangatlah ambillah satu kad kredit, beli pakai EPP 0% kadar pinjaman. Tapi kalau tak mampu dapat kad kredit, maknanya gaji rendah RM2,000, tapi nak juga pakai versi 15 tu, akan buat keputusan yang teruk dalam masa 3 tahun. Kita akan menyesal lah. Baik, jadi kalau sebut tentang kad kredit, lepas ni kita tanya tentang penggunaan kad kredit pula. Itu pun salah satu daripada kaedah pinjaman keuangan. Jadi kita nak tanya semuanya selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, tuan. Baik, jadi untuk anda semua terus setia bersama kami di BIS Malaysia. Berehat seketika, kembali selepas ini. Hampir 50% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran. Kerajaan telah membuka ruang kepada anak muda ini untuk mula mencaburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Kerajaan melalui inisiatif akademi dalam industri akan menyediakan dana khusus RM209 juta untuk usaha penyediaan insentif allowance pendapatan. 50,000 anak muda kita disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran
dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir 5 RMK 12. Kembali dalam Biz Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tamu undangan di studio. Ketika ini kita bersama dengan Cik Faiz Azmi, pengasas Financial. Faiz, kita tadi dah bincangkan. Tadi Tuan pun dah sentuh tentang kad kredit. Kita tengok sekarang ni, orang katalah, netizen katalah, kad kredit ni sebagai satu keperluan sebenarnya. Kalau kita kecemasan, kita kena ada kad kredit supaya kita ada backup dan juga sebagainya. Jadi adakah penggunaan kad kredit ini sebenarnya memang keperluan ataupun kehendak? Adakah ianya merupakan bahaya kepada kita? Tuan-tuan. Kad kredit ni, in my opinion, adalah satu keperluan zaman ini. Baik. Tapi dia adalah satu hutang yang lain macam sikit. Dia tak sama dengan personal loan ataupun mortgage, pinjaman perumahan atau kereta. Bila bank memberikan kita satu kad kredit, dia memberikan satu credit limit. Contohnya RM10,000. Betul. Kita tak berhutang apa-apa dengan dia lagi pun. Belum pakai lagi pun. Bila-bila masa boleh pakai, tapi kita belum pakai lagi. So, itu kepercayaan diberikan kepada kita untuk bila kita pakai dan kita akan bayar balik. Kalau kita pakai dan kita bayar balik pada bulan yang sama, kita tak perlu bayar apa-apa pun kepada bank. Tak ada charge pinjaman, tak ada charge bunga, tak ada interest, tak ada profit kepada bank. So, kalau kita nak jadi pengguna kad kredit, jadilah pengguna yang lebih bijak. Kita gunakan kad kredit itu sebagai satu tool. Tool lebih daripada credit and meaning. Kalau kita nak sewa kereta, kita boleh pakai kad kredit contohnya. Kalau kita nak beli barang yang mahal tadi itu, kita tak ada cash. Ataupun kita tak nak bawa cash. Bayarlah nak beli barang RM8,000. Bawa RM8,000 kan? Bayar betul. Dan kita swipe. Ataupun kita ada security dari segi apa dia panggil lah, tak perlu bawa cash tu satu. Lepas tu dapat points. Security dari segi kalau orang swipe kita dekat kredit, kita boleh call the bank untuk reversekan balik. Memang susah sikit tapi ada dia punya features untuk buat benda tu. Dari segi points dan cashback pun ada juga. So, kalau kita pernah tak beli barang, dia kata harga RM10,000, tapi kalau pakai kad kredit, dia charge 2%. Yang itu kita considerlah untuk ambil atau tidak. Tapi ada kedai, kita beli RM10,000, dia tak charge pun kalau kita pakai kad kredit kan pakai cash. Sebab penjual tu dah dapatlah dia punya portion tu, dia absorb orang yang pakai kad kredit punya fee tu. Tapi kalaulah kita pakai cash, kita rugi dari segi tak dapat point. Tak dapat cashback. Betul. So, tak salah untuk pakai kad kredit as long as kita tahu benda ni adalah hutang yang kita swipe, kita bayar balik, tak ada fee yang lebih yang kita perlu bayar kepada bank. Kalau kita guna kad kredit, bayar belum habis tamat bulan itu. So, kita perlu bayar. Statement, ada grace period 20 hari, kita bayar dalam masa itu. Tak ada masalah. Baik, jadi kita perlu jadi pengguna yang bijak sebenarnya. Kita boleh gunakan kemudahan-kemudahan keuangan ini, tapi kita perlu bijak untuk menggunakannya agar kita tidak terjerat. Betul. Baik. Jadi Tuan, tadi kita dah bincangkan masa kita berehat tadi kan tentang orang, semualah saya rasa untuk buat pinjaman peribadi dan juga sebagainya, kita melihat kepada angka untuk bayaran bulanan itu serendah yang boleh, serendah yang mungkin. Ianya akan memberikan makan masa yang sangat panjang. Contohnya 20 tahun ataupun mungkinlah 30 tahun dan juga sebagainya. Tapi adakah ini langkah ataupun yang wajar kita tengok untuk kita punya penyusunan keuangan, Tuan? Tempoh yang panjang, jumlah bayaran bulanan yang rendah atau bagaimana? Okey, dari sini ni ada jawapan. Kita tengok purpose kita nak ambil hutang tu. Okey, saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kita tengok beli rumah ataupun ASB financing. Kita pakai ASB financing lah sebab dia ada figure. Kalau kita tengok ASB financing, selalunya orang akan meminjam daripada bank untuk dilaburkan ke dalam akaun ASB dia. Dia akan dapat dividen daripada ASB setiap tahun. Dia punya kadar dia sekarang ni adalah lebih kurang 4.5% sampai 5.5%. Dia ikut tahun. As long as kadar pulangan tu lebih tinggi daripada kadar pinjaman, tak kisahlah nak ambil 30 tahun ke 40 tahun ke 50 tahun, maksimum dia sekarang adalah 40 tahun ya. Tak kisah sebab kita sentiasa ada margin keuntungan. Tetapi kalau benda-benda tu macam contohnya kita meminjam tapi tak ada pulangan untuk kita. Contohnya apa? Ambil personal loan untuk kahwin. Ada orang buat macam itu. Saya tak setuju tetapi dia nak juga
ambillah sependek mungkin sebab lagi lama kita meminjam dengan dia, lagi banyak lagi banyak nilai dia tu. Kalau kita bagi contoh RM10,000 dan kadar pinjaman yang kedai handphone saya cakap tadi tu dikenakan adalah saya dah kira lah 15%. Maknanya setiap tahun kita meminjam kita kena bayar 15% ke atas RM10,000 tersebut. So RM10,000 darab 15% adalah RM1,500. Kalau kita pinjam 1 tahun, RM10,000 campur RM1,500 bahagi 12 saja 12 bulan. Itu total kita kena bayar. Tapi kalau kita pinjam untuk 5 tahun, RM10,000 darab 15%, RM1,500 darab dengan 5 adalah RM7,500. Betul. So, RM10,000 campur RM7,500, RM17,500, itulah amount kita kena bayar balik untuk beli handphone tersebut. Persoalan dia adalah, adakah handphone tu amat diperlukan dan handphone tu selepas 5 tahun masih ada lagi ke, dia tak rosak ke, bateri pun boleh rosak. So benda semua kita kena tanya diri sendiri, perlu ke tidak? Jawapan dia lain-lain, tetapi ada sesuatu yang bila kita tanya, jawapan dia memang tak boleh nak mengelak. Contoh perkahwinan. Kalau ambil personal loan untuk kahwin, lepas habis kahwin, saya tanya, dapat apa? Majlis kahwin tu tak ada, bukan nak kata tak ada value, maybe kepada yang berkahwin tu ada value, tetapi dari segi monetary dia tak ada value. Kita bukan boleh tak naklah kahwin lagi, nak ambil majlis perkahwinan ni jual balik supaya boleh bayar hutang bank. Tak boleh. Sekurang-kurangnya handphone boleh lah. Alamak, dah tak boleh pakai handphone ni, lepas kahwin jual balik, dapatlah sedikit, dapatlah tutup hutang sikit, boleh kena top up sikit, tapi tak apa. Tapi perkahwinan tak ada. So persoalan dia kat mana? Investment ke kahwin untuk dengan berhutang? Itu dia. Baik, jadi itulah dia, kena tengok betul-betul kan. Selalunya orang suka berhutang untuk majlis-majlis dan perkahwinan dan juga sebagainya. Itu sangat-sangat perlu dielakkan. Kalau boleh kita menabung dari awal untuk masa depan dan gunakan tabungan itu semampu mungkin. Betul tuan. Betul. Baik, jadi kalau kita tengok mungkin dalam keadaan ekonomi sekarang ini, cabaran ekonomi yang orang kata sangat menjerat. Adakah sesuai untuk kita menambah hutang baru tuan? Jawapan dia secara pendeknya adalah tidaklah. Sebab sekarang ni kita tanya diri kita sendirilah. Boleh hidup tak? Boleh makan tak? Boleh bawa kereta yang ada tu? Boleh. Tetapi kalau kita tanya kedai kereta, tak kisahlah brand yang popular lah. Nak book kereta ni kena tunggu 10 bulan. So maknanya memang orang ingin membeli. Okey, membeli untuk merancangkan ekonomi itu tak ada masalah. Tapi kena faham ya, channel saya adalah dipanggil Financial Faiz, bukan Ekonomi Faiz ataupun Kerajaan Faiz. Meaning ya, my concern, saya punya benda saya fikirkan adalah untuk menjaga ekonomi diri sendiri, diri kita, diri anda, diri individu. Memang orang kata kalau kita tak berbelanja, ekonomi macam mana nak membesar, macam mana kerajaan nak memberikan cukai, mengambil cukai. Itu adalah isu yang separate daripada diri kita. Right. So kita kena menjaga diri kita supaya tak terjeratlah, sebab hutang-hutang ni soalnya panjang. Betul. Baik, mungkin yang terakhir saya ringkasnya kepada penonton kita, bagaimana untuk kita melaksanakan ataupun mendapatkan pinjaman yang bijak dan juga berkesan kepada kewangan kita. Secara ringkas tuan. Kena faham semua hutang-hutang yang kita akan ambil ada kadar pinjaman. Selalunya yang memberi hutang ni tidak akan sebut benda tu. Kita yang kena tanya. Dia tak buat salah sebab dia tak sebut. Kita yang salah kalau kita tak tanya. Jadi kena ada ilmu. Ilmu ni kena belajar, kena kerja. Tak ada orang akan bagi secara percuma. At least dia bukannya datang nak beritahu lah. You yang kena kerja, kena buka YouTube channel ke, kena baca surat khabar ke, baca majalah ke tentang kewangan. Baik, itu dia. Semua hutang adalah buruk, tetapi ianya bergantung kepada bagaimana bersandarkan, apa yang kita sandarkan untuk hutang itu. Sekiranya ia memberikan manfaat dan juga impak yang baik kepada kewangan, ianya boleh menjadi hutang baik. Betul tuan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Faiz Azmi, pengasas Financial Faiz, untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih Cik Faiz. Sama-sama, terima kasih. Baik saudara, Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 27 September 2023. Menyusul selepas ini program Pastikan Sahih. Terus setia bersama RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.